Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia. Baru ni saya ada ternampak satu Facebook page yang bernama So You Are Interested in Architecture. Di sini dia letak satu gambar renovation rumah, tapi bukan rumah teres ataupun banglo ataupun apa-apa landed housing, tapi dia letak gambar apartment yang telah renovated. Okey, apartment ni kelihatan seperti walk up apartment, iaitu yang tak ada lift. Saya rasa macam 5 tingkat rumah flat ni. Dia dah renovate, agak besar, kelihatan seperti, from my understanding, ada 4 unit extend secara serentak. Jadi extension yang begini ni mengejutkanlah, sebab ini sama juga dikira sebagai satu extension yang tidak halal di Malaysia. Jadi sebenarnya macam mana kita nak explain, kita nak terangkan mana halal dan tidak halalnya renovation di atas udara ni. Sebelum saya rungkaikan lebih detail macam mana jadinya renovation halal dan renovation haram di atas udara ni, iaitu strata title. Okey, first kali kita kena fahami dahulu macam mana strata title ni wujud. Okey, asalnya adalah begini. Dia bermula dengan National Land Code, iaitu Kanun Tanah Negara. Kanun Tanah Negara adalah satu akta dan regulation pada tahun 1965, Akta 56. Dia digubalkan untuk menyeragamkan semua jenis tanah, urusan-urusan tanah di semua negeri-negeri di Malaysia. Okey, kerana apa? Semua tanah-tanah di Malaysia asalnya adalah hak ketua negeri. Ketua negeri adalah bukan kerajaan, tetapi ia adalah raja, sultan dan yang berpangkat yang berbeza. Okey, itu adalah yang asal. Sebab apa? Sebab tanah yang berlot semuanya ada nama, tapi masih banyak lagi dekat Malaysia ni tanah yang tiada lot. Jadi tanah yang tiada lot ni, siapa sebenarnya kepunyaan? Dia adalah sultan, raja dan sebagainya. Okey, daripada yang situ berkenaan dengan tanah, adalah cerita berkenaan dengan macam mana nak pecah sepadan, pecah bahagi, ataupun amalgamate, cantum semula, ataupun serah kepada kerajaan atau sebagainya. Okey, tapi dia tidak dapat menerangkan pemilikan yang bertingkat, iaitu pemilikan strata. Okey, strata ni maksudnya bertingkat, berada di atas daripada udara, di udara, bukan di aras tanah. Okey, jadi disebabkan itu wujudnya Strata Title Act, iaitu Strata Title Act, Akta 318 yang digubal pada tahun 1985. Okey, daripada sini negara kita makin maju, banyak regulation perlu ditambahkan sebagainya. Jadi perlu ada penyeragaman yang seterusnya, iaitu Strata Management Act 2013, Akta 757, dan juga regulation tahun 2015. Okey, jadi ini dia sebenarnya membantu untuk menyeragamkan kerja-kerja maintenance, penambahbaikan, baiki kerosakan atau apa-apa, dan juga banyak sangat. Okey, perbezaan antara strata title dengan land title, bezanya adalah aras tanah dengan strata title di atas aras tanah. Okey, walau bagaimanapun persamaannya adalah semuanya ada lot number, ada sempadan. Okey, jika contohnya umat Islam, jika kita membina apa-apa bangunan di luar daripada sempadan tanah kita, ia dikira tidak halal lah, tak kira lah
bangunan itu rumah sendiri ataupun tidak, walaupun 1 inci, ia tetap tidak halal kerana ia di luar daripada sempadan rumah kita. Sama juga dengan strata title. Walaupun strata title itu ia terbahagi pada 3 bahagian: parcel, accessory parcel dengan public property, ya, ataupun kegunaan harta guna sama. Ia ada sempadan-sempadannya tersendiri. Okey, terutama sekali kepada 2 yang ada nama kita, iaitu parcel dengan accessory parcel. Kedua-dua ini mempunyai syarat-syaratnya sendiri. Okey, accessory parcel, kita start dengan accessory parcel. Ia adalah contoh dia adalah balcony, ruang parking, itu contoh yang akan disediakan, di-maintain jika perlu oleh Management Corporation, MC. Tapi jika parcel, dia adalah maintenance dia bergantung kepada tuan rumah sendiri. Tuan rumah sendiri perlu maintain parcel dia sendiri. Alright. So because of that, dia masih ada limitation. Okay, maksudnya kulit luar bangunan tetap di-maintain oleh Management Corporation, tetapi dalam rumah adalah maintenance daripada tuan rumah. Okey, tuan parcel. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil petak, petak adalah parcel. Jadi berbalik kepada membina di luar sempadan, sama sahaja dengan lot atas tanah. Okey, jika kita punya sempadan walaupun berada di tingkat 3, okey, aras 3, tiada tanah, ya, tapi jika anda membina sesuatu di luar sempadan lot anda ataupun parcel anda, ia tetap tidak halal walaupun di udara, bukan atas tanah. Kerana apa? Kerana macam mana-mana pun ia bukan kepunyaan anda. Okey, banyak lagi akta-akta yang mengatakan sama ada anda boleh ataupun tidak boleh renovate. Okey, contoh seperti dalam Street and Drainage Building Act 113. Okey, dekat situ dia ada bagi tahu jika kita nak membuat apa-apa renovation mesti mendapat kebenaran PBT. PBT siapa? Pihak berkuasa tempatan. Okey, kena minta. Jadi kalau tak minta, maksudnya tak lulus. Maksudnya pembinaan itu bukan halal juga. Okey, tapi tak sama dengan strata. Strata property mesti minta kebenaran. Yang pertama, mesti minta kebenaran dengan Management Corporation, iaitu MC. Yang kedua, baru PBT. Dia lain sikit. Okey, maksudnya jika kebenaran membuat tambahan oleh MC, PBT mungkin tidak benarkan. Jadi tetap tidak halal. Okey, ada persoalan? Kalau ada persoalan, sila type aja soalan-soalan kat bawah, kita bincang. Okey, tapi kita tak habis lagi. Bagaimana pula dengan perhiasan sahaja? Contohnya seperti gambar ini. Okey, di sini ditunjukkan rumah tu hanya menambah kecantikan pada rumahnya sahaja. Tidak ada penambahan ruangan yang besar. Okey, walaupun begini, ia tetap tidak dibenarkan kerana Strata Management Regulation 2015 Part 7 Renovations Sub-Regulation 27 and 28 ada menceritakan dengan sangat detail semua jenis limitation of renovation. Okey, limitation of renovation sangat diterangkan dengan sangat banyak dan jelas, sehingga kan semua jenis dinding ataupun kulit luaran bangunan tidak dibenarkan. Dinding ada setengah dinding sahaja yang boleh, ada yang tak boleh.
electrical pun ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dia akan terangkan dengan sangat-sangat terperinci di dalam sektor tadi yang saya beritahu ya, 47. Kenapa ruangan udara bukan milik kita? Of course, bukan. Sebab nombor satu sekali, lot adalah kepunyaan kita. Ruang udara adalah kepunyaan guna sama. Ya, guna sama. Jadi, jika anda extend anda punya ruang, contohnya bilik tidur, tambah bilik tidur di udara, anda telah mengambil ruang udara guna sama seluruh kawasan itu. Jadi sebab itu dikatakan tidak boleh. Okey, ada alasan-alasan begitu. Jadi kepada yang telah melakukan salah laku, sila perbaiki keadaan ini dengan baik dan minta maaf. Jika anda membuat demikian, insya-Allah mungkin tak akan ada dikenakan perkara-perkara yang anda tak ingini. Alright. Harap-harap ini membantu anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Bye.